Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Anda bersama saya Haidar Ali dalam Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, bercakap tentang sukan. Sebenarnya di Malaysia tidak banyak sukan yang mempunyai identiti Malaysia itu sendiri. Selain daripada silat, sebenarnya kita ada sepak takraw yang boleh kita banggakan sebagai sukan milik Malaysia. Baik, bagi bercakap tentang sepak takraw ni, sebenarnya kita tahun ini akan berdepan dengan satu kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2024 yang bakal berlangsung di Stadium Titi Wangsa. Tarikhnya pada Mei, dan kita akan kupas sebentar saja lagi. Sebab kita di studio hari ini, kita bawakan orang yang betul untuk membincangkan tentang penganjuran Piala Dunia Sepak Takraw ini, iaitu Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Datuk Muhammad Sumali Ridwan. Datuk, apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Pernah sampai ke Penama ke sebenarnya? Ni first time saya sampai. Betul lagi di studio ni. Datuk, bercakap tentang sepak takraw Piala Dunia ni Datuk. Tapi saya tak nak pergi jauh lagi tentang Piala Dunia tu. Saya nak tahu tentang sejarah sepak takraw Malaysia. Satu sukan yang patut kita banggakan Datuk. Kalau bercerita tentang sejarah sepak takraw ni, kalau di Malaysia, kita akan cakap bermula je di Malaysia. Tetapi kalau tanya Thailand, of course lah, dia kata Dia punyalah. Dia punyalah. Bermulanya di Thailand. Sejarahnya memang dulu asalnya memang bermula dengan sepak raga. Ya, kalau saya kupas ni dia panjang lebar. Sejarah sepak takraw 10, 20, 30 tahun yang lalu memang Malaysia ni memang hebat, originally hebat. Dan pada satu masa dulu Singapura pun antara salah satu negara yang hebat dan kuat. Tapi bila dari segi perubahan masa dengan teknik, dengan sistem dan sebagainya, daripada tahun ke tahun dia berubah. Dan sehingga hari ini nampak Malaysia dengan Thailand sentiasa bersaing, walaupun Malaysia agak di bawah Thailand. Tapi negara-negara lain masih lagi tercari-cari, dan ada yang dah meningkat dan membangun dengan pesat sepak takraw di negara tersebut. Contohnya Indonesia pun saya tengok dah mula bangun. Sedar tak sedar, sekarang ni beberapa pasukan daripada negara lain yang dah pun menunjukkan prestasi yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, India. Orang pun terkejut, India pun sekarang ada tim yang hebat, walaupun ada mungkin satu regu ataupun dua regu. Korea pun antara negara yang maju, dan bukan maju, negara yang sedang meningkat daripada sudut sepak takraw. Dan akhirnya bila bersaing di sukan Asia, dia boleh bersaing dengan Malaysia, dengan negara-negara lain. Jadi yang ini dia bersegi sejarah, memang dia orang tak ada sejarah. Malaysia, Thailand ni ada sejarah yang lama. Kalau saya kupas banding sejarah ni, dia panjang lah. Dia melibatkan daripada segi penubuhan PSM sendiri dan sebagainya. Itu saya kupas daripada sudut lain nantilah tentang sejarah sepak takraw di negara kita. Tapi apa yang membanggakan sebenarnya Datuk? Mungkin boleh kita highlightkan sikit. Satu ketika dulu dia dipertandingkan di sukan C saja. Sekarang dah sampai sukan Asia. Mungkin satu hari nanti sampai ke Olimpik Datuk. Sepak takraw ni melalui ISTAF. ISTAF telah mengusahakan untuk sepak takraw ini boleh duduk di sukan Olimpik. Dan setakat sukan Asia, sukan C memang semua tahu. Di sukan Olimpik sebab dia ada beberapa syarat dan kriteria yang ISTAF kena penuhi, dan saya percaya dan saya dapat makluman memang tengah berusaha ke arah tu. Sebab kalau boleh sepak takraw sampai ke sukan Olimpik ini adalah satu perkara yang sangat membanggakan kita. Dan of course lah Malaysia akan bersaing dengan negara-negara lain yang lebih hebat lagi. Of course lah Thailand tu antara negara yang pencabar kita selalu. Tapi yang menariknya, sukan Olimpik ini boleh jadi satu sukan yang di Malaysia pemain-pemain boleh fokus dan dia nak main di sukan Olimpik. Kalau ada sepak takraw di sukan Olimpik, dan itu akan menjadikan dia lebih sihat dan lebih bersaing di kalangan pemain-pemain kita di negara kita. Datuk, bercakap tentang ISTAF, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF. Saya rasa saya tak terlambat untuk nak ucapkan tahniah untuk Datuk yang dilantik sebagai Naib Presiden 1 ISTAF. So ada komen kata-kata pertama lah kan. Ini jadi bukan isu lah, jadi konflik sikit sebelum ni. Sebab
saya dapat tawaran daripada Istaf sendiri untuk melantik saya sebagai naib presiden 1 Istaf. Pada ketika itu delegasi Istaf ada di sini dan kita ada sesi wacana bersama dengan beberapa delegasi Istaf yang diketuai oleh Datuk Alim Kadir. Memang offer tu kepada saya perbincangan dalam di kalangan jawatankuasa tertinggi PSM dan minta nasihat daripada rakan-rakan sebab awalnya saya memang tolak. Saya tolak sebab Datuk tolak awalnya. Awal saya Memang tolak. dah dapat offer dah sebelum ni. Saya pun bercakap dalam media pun saya tolak mula-mula. Sebab tolak tu bukan kita ni sombong, bukan kita ni ego, bukan saya, sebab saya tak fokus kepada Istaf tu, saya fokus dalam macam mana nak bangunkan negara kita dulu. Itu yang penting sebab lagipun Istaf punya tempoh untuk esko Istaf tu dah berjalan. Bukannya daripada mula. Kalau daripada mula pemilihan tu mungkin saya boleh masuk awal. Bila dah berjalan separuh memang sebelum tu memang tak dapat masuk lah sebab ada isu, ada kemelut antara PSM dengan Mastaf. Jadi bila dia offer datang ke sini saya berbincang, akhirnya rakan-rakan bagi pandangan pada saya supaya ambil lah sebab kita kena ada wakil daripada negara kita. Perlu ada suara perlu daripada ada Malaysia. suara, perlu ada pandangan. Malaysia adalah antara kuasa besar sepak takraw, takkan tak ada duduk di Istaf. So baru-baru ni bila kita ada meeting mesyuarat untuk persiapan World Cup, dia serahkan surat pelantikan tu. So saya terima lah sebagai naib presiden Istaf. Tahniah Datuk. Baik Datuk. Okey, ini topik yang kita nak bawa sebenarnya. Tentang Piala Dunia Sepak Takraw 2024. Saya rasa Piala Dunia Sepak Takraw ni bukan yang pertama. Atau macam mana Datuk boleh ulas sikit? Dia Piala Dunia untuk sepak takraw ni dia berbeza-beza. Saya mengikuti, saya mengamati daripada sebelum ni. Dia adalah nama, dia ada nama, brand nama tu dia dah berubah-ubah. 2 tahun lalu ada World Cup di Korea. Cuma sepak takraw ni, World Cup ni dia tak menonjol sebab mungkin daripada segi promotion, daripada segi pelibatan negara-negara yang menyertai World Cup itu sendiri, dan mungkin daripada segi kekangan bajet dia tak boleh buat satu kejuaraan World Cup yang grand, yang berprestij. Jadi sebelum ni pun saya ada dengar International Championship tu ada. World Cup 2 tahun lalu kalau tak silap saya ada di Korea, tapi cuma dia tak besar World Cup tu. Jadi Malaysia mengambil langkah ke depan. Saya maklum kepada Istaf, saya nak jadi tuan rumah untuk World Cup. Sebab World Cup di negara kita, di Malaysia, 2011 yang terakhir. Lama dulu. Tapi World Cup tu lain. Kali ini berbeza dengan World Cup sebelum itu. Saya sangat percaya, saya sangat yakin bahawa World Cup yang kita nak tunjukkan ini, Piala Dunia Sepak Takraw kali ini di Kuala Lumpur adalah berlainan daripada yang sebelum-sebelumnya. Transformasi atau Transformasi evolusi. betul. Yang ini pun saya dah bagi pandangan dekat Istaf. Istaf pun setuju. Beberapa perkara yang saya ambil adalah pasukan-pasukan yang menyertai itu, kalau namanya brandingnya World Cup, dia tak boleh ambil semua negara. Macam 20-25 negara Dia yang kena baru letak nak main prestige sepak lah kat takraw. situ, Datuk. Ya. Bukanlah kita berendah-rendahkan prestasi ataupun kualiti luar negara, pemain sepak takraw luar negara, tidak. Tapi kena ada asas tu. Tapi kalau kita nak ambil yang semua negara boleh campur tu, boleh, tapi kita tak boleh namakan World Cup. Kita boleh namakan International Championship, sebegitu. Tapi untuk pada kali ini World Cup ni ada juga divisi 1. Ada, tapi tak banyak, itu untuk acara regu je lah. Saya nanti explain lagi detail lagi kalau tentang World Cup ni. Boleh saya detail lagi explain atau nak? Boleh Datuk. Okey. World Cup di Kuala Lumpur pada 19 hingga 26 Mei 19 hingga 2024 26 Mei. di Stadium Titi Titi Wangsa. Wangsa. World Cup yang Malaysia buat ni atas persetujuan daripada Istaf adalah yang berbeza daripada yang sebelum-sebelum ni. Sebab kali ni saya mohon kepada Istaf, kita bariskan negara elit dulu. Elit yang betul-betul memang yang difikirkan oleh Istaf adalah sesuai untuk bertanding untuk World Cup. Sebab Ini saya kita nak letakkan satu tahap kompetitif betul, tu. sebab saya kata World Cup itu dekat mana? Sebab kita ada berpasukan, kita ada acara regu, kita ada acara double. Ada 3 event. Takkanlah 3 event ni ada World Cup ni. Contohnya, kalau bola sepak ada satu je, Piala Dunia. Betul. Rugby ada satu je, Piala Dunia. Sepak takraw ada satu Piala Dunia,
Tapi ada 3 event. Acara apa tu? Acara apa? Macam tu saya punya pandangan saya dah bagi dan dia pun setuju. Ini semua pandangan daripada kita. Berpasukan tu kita buat World Cup. Kalau 10 tahun lagi nak tukarlah. Tapi di Malaysia kita buat macam tu. Jadi, untuk Piala Dunia di Kuala Lumpur pada Mei nanti, World Cup tu ada satu piala. Piala tu adalah berpasukan. Di samping ada acara lain. Ada regu, ada double. Tapi utamanya adalah acara berpasukan. Acara berpasukan. Faham. Jadi dalam tempoh 8 hari tu, 29 sampai 26 Mei, kita akan bermain dengan 3 event utama. Dia World Cup adalah untuk berpasukan. Dan cadangan daripada Istaf ada satu lagi Divisi 1 yang akan bermain regu saja. Ini tak banyaklah. Kalau tak silap saya, setakat hari ini yang dah respon 6 atau 8 kot. Negara yang letaknya di Divisi 1. Contoh Arab Saudi. Jadi itu berbeza lah. Jadi yang itu ada piala sendiri lain untuk piala Divisi 1. Jadi satu benda yang paling menarik bermulanya di negara kita. Ada satu piala World Cup yang betul-betul Malaysia tonjolkan dan mungkin piala itu adalah piala pusingan. Bila 2 tahun lagi World Cup tu di negara lain, dibawa lah piala itu ke sana. Siapa yang boleh champion, dia ambil piala itu. Dan yang paling menariknya adalah kita dah mula untuk buat sistem ranking. Sistem ranking. Nah, yang ni Istaf pun setuju dan dia pun mencadangkan dan dia pun dah buat sidang media. Ini julung kali akan diperkenalkan. Julung kali. Maknanya kalau ada 12 negara lah kata ataupun 13 negara yang akan bersaing dengan dalam team event. Katalah 6 atau 8 Divisi 1 ni atau selebihnya ada yang dah mula membangun bagus dan piala Sukan C, Sukan Asia dia menonjol. Betul-betul. Mungkin dia boleh naik ke pasukan elit. Jadi 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi World Cup bolehlah masuk ranking untuk mungkin jadi negara ke-13. Negara ke-14 contohlah. Dia akan buatlah ranking tu sistem. Jadi nampaklah Datuk, apa pentingnya sistem ranking ni, Datuk? pentingnya dia akan bawa dia apa yang dilakukan oleh Istaf ni dia akan bawa sampai ke Sukan Asia, Seterusnya. Sukan C dan seterusnya. Bila ada sistem ranking ni, setidak-tidaknya bila kita namakan World Cup, dia boleh tengok pada ranking tu dulu. Sebab kalau nak ikut, ramai nak masuk. Kita ada Germany nak masuk, kita ada Europe pun nak masuk. Europe saya dengar satu pasukan yang gabungan Betul. Gabungan ada Sri Lanka. Ini semua negara-negara yang baru bermain dengan sepak takraw. Bukan bermain dah mula nak menonjol, tapi mungkin dari segi pandangan Istaf dia belum sampai untuk pergi ke elit. Yang itu kita kena stop, kena ada garis panduan dulu. Kalau kita nak rojakkan semua macam sebelum-sebelum ini dia buat. Contohnya dia jadi tak prestis yang nama World Cup tu lah. Betul. Kalau kita tengok Piala Dunia bola sepak pun, betul, bukan semua pasukan boleh masuk. Bukan semua pasukan boleh masuk. Saya boleh buat sebegitu. Mungkin ada 25 negara masuk. Ada divisi 1, 10, ada banyak. Tapi bukan nama World Cup. Namanya mungkin International Championship ke, sebegitu. Betul, faham. Sebab saya nak jaga nama World Cup tu. Tapi yang ini di peringkat Istaf setujulah. Ini first time yang kita buat. Dan ada piala. Sebelum ni tak ada piala. Dan jangan terkejut, dan mungkin kalau kita ada pihak penaja yang bagus, apa semua, ada hadiah wang tunai. Ini pun pertama kali. Pertama kali. Tak pernah lagi buat di negara lain. Besar ke, Datuk? Nanti saya announce lah satu hari nanti bila saya ada launching. Ada satu nanti kita ada launching piala, launching logo. Kita akan announce lah waktu tu. Datuk, kenapa kita buat di Stadium Titi Wangsa? Bukan mungkin kita, ialah ada nama World Cup. Mungkin Axiata Arena ke, atau mungkin, ialah. Macam itulah, Datuk. Ramai tanya saya lah kenapa bermain di Stadium Titi Wangsa. Stadium Titi Wangsa ni sinonim lah dengan sepak takraw sebab banyak event sepak takraw ni dah bermain di situ. Sukan C 2007 di situ. Dengan kapasiti penontonnya yang lebih kurang 2,000, kalau tak silap saya lah, 2,000 ke 2,500. Dan sesuai dan selesa. Kita bukan tak nak bermain di dewan yang besar. Saya pun nak tengok dari segi kemungkinan penonton tu berapa ramai yang akan hadir. Biasanya kalau sepak takraw ni, kalau saya tengok, kalau event yang boleh berkata boleh penuh sesak lah. Ataupun di semi-final, quarter final, dia tahu game ni memang game yang betul-betul bersaing dan fight. Contohnya dia datang lah lawan Indonesia ke, lawan Korea ke, Sporai. Tapi kalau di peringkat yang biasa ni, di peringkat yang awalan ni, saya tengok dia takkan ramai sangat. Tapi saya tak tahu kalau World Cup kali ni sambutannya ramai. Yang ini kita test dulu, saya nak tengok main di sini ramai tak. Saya tak nak satu stadium yang besar tapi nanti penontonnya tak penuh. Tak penuh.
Bukan tak menonton sebab dia tak nak datang. Peminat sepak takraw ni ramai. Ramai. Tiada kalau you tengok dekat FB live lah. Kalau Malaysia lawan Thailand katalah, SEA Games ke Sukan Asia. Live view tu boleh jejak sampai 30 hingga 40 ribu orang menonton live FB. Maknanya ramai yang minat. Sebenarnya ada peminat follower, tersendiri. peminat memang ada. Komuniti Memang sepak ada. takraw. Memang ramai. Cuma nak tarik dia ke stadium tu kena ada satu mekanisme lain. Dan saya percayalah bila World Cup ni kita buat promotion yang bagus supaya ramai-ramai support sepak takraw negara kita, rasa bolehlah penuh stadium. Saya tak berani nak ambil stadium Axiata contohnya kan dengan kapasiti 10,000 orang, nanti dapat kosong. Mungkin belum lagi lah. Belum lagi. Kalau tengok wave, kalau industri sepak takraw ni jadi industri yang hebat dan boleh bawa ke arah satu masa dulu, kita bawa 10,000 pun boleh penuh, kita bawa 5,000 pun boleh penuh, satu masa dulu, memang hebat. Saya nak kembalikan kepada situasi itu, kepada sedia itu, tapi bermula daripada sekarang, slowly. Kalau agaknya selagi Malaysia tak kalahkan Thailand, selagi itulah kot. Kalau Malaysia dah kalahkan Thailand ni, konsisten rasanya, mulalah orang tengok. Orang nak lihat sangat kan. Secara live dalam stadium. Betul, bila bercakap, yalah, kita anjurkan Piala Dunia. Tapi ada sentimen lah, bila dah jadi tuan rumah ni, kita kena ada pasukan yang kuat, kita perlu jadi juara. So, dari segi persiapan Malaysia untuk ke arah tu, Datuk? Persiapan kita dah mula berancang bermula daripada bulan 12 yang lalu. Dan pemain-pemain yang kita kenal pasti sekarang masuk podium, masuk di program di peringkat MSN, dah pun masuk. Dah masuk camp dah semua. Semuanya sekarang ni keluar untuk dia fokus kepada pasukan negeri masing-masing, kelab masing-masing untuk Piala Emas Heri Johari yang akan berlangsung seminggu lagi. Dan perancangan tu memang ada, memang saya betul-betul tekankan intensif training. Dan dalam tempoh tak lama, mungkin start daripada ini baru, bulan 2, 3, 4, ada 4 bulan. Forman dia kena betul-betul struggle. Dan satu bukan pandangan, satu perkara yang saya nak maklum adalah saya kena ambil satu konsultan daripada Thailand untuk membantu coach kita. Bantu dari segi apa, Datuk? Persiapan, teknikal, strategi, develop, segala-galanya. Kita yang itu saya ambil. Yang itu tapi dalam tempoh yang singkat. Saya tak ambil dalam tempoh yang panjang. 6 months for the World Cup only. Saya buat. Yang ini mungkin bulan Februari dia masuk. Datuk nampak kenapa kita sentiasa berada di tempat kedua di belakang Thailand? Banyaklah. Kalau Banyak saya nak kupas tu banyak. Mental? Mentality, kemahiran kawal bola, teknik kita, servis, tekong kita. Satu masa kalau you tengok, peluang Malaysia nak mengalahkan Thailand ada. Saya banyak kali pergi dalam stadium. Saya tengok live. SEA Games, Asia Games, saya tengok. Satu ketika di Cambodia ataupun di Vietnam, saya lupa. Kita menang dengan Thailand, regu pertama, berpasukan. Regu kedua, set pertama kita menang. Maknanya apa? Kalau set kedua tu, confirm kita dah champion. Set kedua tu kalah. Sampai tie break. Set ketiga, akhirnya kita kalah. Pun gagal. Tapi, bibit-bibit untuk mengalahkan tu memang ada. Saya tengok sendiri. Sebenarnya boleh? Memang boleh. Tapi cuma, saya tengoklah, ini pengamatan saya lah. Bila kita dengar lawan Thailand ni, satu badi sikit. Badi ni nak kena buang cepat-cepat. Sebab mungkin badinya lawan Thailand dia dah hilang. Daripada segi jati diri tu dah drop 50%. Mungkin agaknya macam negara lain yang takut lawan Thailand. Takut lawan Malaysia katalah. Begitu juga yang kita hadapi. Kita lawan negara lain semua okey. Tapi bila Thailand dia ada problem sikit. Tapi saya nak cepat-cepat tamatkan kemelut ni. Mindset. Tamatkan badi ni. Tamatkan mindset ni. Supaya dia betul-betul bersaing dengan Thailand. Saya ada harapan yang tinggi untuk ke arah tu. That's why saya berdoa sangat, saya berharap sangat. World Cup ni adalah titik permulaan yang berubah segala-galanya. That's why bila kita buat pemilihan untuk skuad kita untuk tempoh setahun ini, kita mengambil masa yang panjang untuk memutuskan siapa pemain yang layak untuk duduk 18 skuad negara. Terpaksa sepatutnya kita boleh announce 18, tapi kita hold dulu, kita announce dulu yang 14, yang 4 ni kita hold dulu sebab kita nak tengok prestasi Piala Emas Heri Johari. Dan kriteria ni banyak sebab kena ada gabungan senior dan baru.
Bukan semua player boleh main dalam keadaan yang tak ada pengalaman. Terus masuk international championship contohnya. Kena ada pengalaman. Kena ada sikap pengalaman. Sebab kita dah tengok banyak kali dah. Dah ada sejarah tu. Betul. Maknanya kalau pemain muda bukan tak boleh, tapi pendadahan awal tu kena ada. Kalau tak, nanti dia agak ada kejutan sikit. Sebab tu kadang-kadang kita terpaksa bergantung kepada pemain senior sikit. Sebab dari segi pengalaman, dari segi mungkin kemahiran dan sebagainya, dia biasa bermain di peringkat antarabangsa. Datuk, berbalik kepada Piala Dunia ni, Datuk. Berapa pasukan yang confirm untuk acara utama berpasukan? Setakat hari ini memang dah diputuskan oleh istaf 13. 13. Dia minimum 12 dan sekarang ni 13. 13 pasukan. Akhirnya dia akan senarai 12. Itu dah pasti. Pasti 12 negara. Dan untuk divisi 1 yang memang acara regu je, itu hanya 8 dan minimum 6. Yang 12 ni pasukan dipanggil grup elite untuk World Cup. Antara pasukan-pasukan elit, kita tahu Thailand, Malaysia, okey. Thailand, ada Malaysia, ada Korea, ada Indonesia, ada India, ada China, ada Laos. Lebih kurang itulah, saya tak boleh nak ni lah. Tunggu confirmation daripada dia. Hari ini kita keluarkan surat secara resmi, email kepada 13 negara tersebut untuk mendapatkan respon. Sebab daripada segi secara lisan, dah call satu persatu dan kita pun dah minta istaf bantu kita untuk confirmation awal dulu, memang dah ada 13 tim tu. Tapi kalau kita buka lagi pada negara lain, memang ramai lah. Ramai je. Banyaklah nanti. Tapi Sebab Piala Dunia kan? Sebab Piala kita nak jaga prestis tu, Piala Dunia pasukan yang elit dulu untuk yang bertanding di sini. Datuk, apa sebenarnya harapan Datuk untuk penganjuran kali ini? Saya punya harapan satu. Sebab apa saya buat World Cup? Malaysia ni dah lama sangat tak ada international championship. Kalau ada pun 2017 itu Sukan C di Kuala Lumpur. Kita ada 2011 Piala Dunia di sini. Tapi berbeza dengan yang ada ni. Ya, yang dulu mungkin campur, ada wanita, ada negara lain bercampur aduk lah, banyak negara. Kita ada Istaf Super Series kalau tak silap saya. 2014, 2015. 2015 di Melaka itu yang kita kalahkan Thailand masa tu. Itu di peringkat antarabangsa dan sampai sekarang tak ada. Saya agak terkejut, bukan terkejut lah. Bila saya ambil alih PSM ni, takkan Malaysia kuasa besar sepak takraw dunia, Thailand, Malaysia, tak ada tournament international. Di Thailand ada King Cup, Piala Raja Thai every year. Tak pernah miss. Satu kejohanan ikonik. Yes, contohnya Korea pun ada buat dengan piala di sini, itu kadang dijemput dan sebagainya. Malaysia yang satu negara yang besar, kuasanya berkenaan dengan sepak takraw, tak ada. Last 2017 ada Sukan C. Nasib baik ada Sukan C. Kalau tak ada Sukan C, rasa tak ada lagi. Start daripada 2018. Itu Istaf Super Series. Okay. That's why saya bawa World Cup ni ke sini, supaya semua penonton, penggiat sepak takraw di Malaysia ni dapat tengok secara live. Saya tahu keadaan soal bukan kualiti, soal bersaing dengan Thailand ni masih lagi dibelenggu pemikiran. Yang berpanjangan. Yang itu saya tahu. Isu yang berpanjangan. Saya dah cakap banyak kali dah, selagi Malaysia tak dapat kalahkan Thailand, selagi itulah netizen kami akan bagi komen, bagi pandangan contohnya kan. Yang ini saya bawa World Cup ke sini. Kalaulah memang ada rezeki kita bolehlah bersaing hebat dan mungkin boleh jadi champion, acara double ke, acara pasukan ke, tak kisahlah mana pun. Satu perkara yang penting adalah saya nak naikkan semangat semua pemain-pemain sepak takraw negara ini, penggiat-penggiat sepak takraw di negara ini, dan menaikkan semangat penonton-penonton bahawa kita dapat satu penganjuran yang besar di peringkat antarabangsa dan pemain Malaysia bersaing dengan hebat dan depan mata dia sendiri. Sebab selama ni yang kita duduk sorak, kita tengok FB semua di negara orang. Kita main di Cambodia, Sukan C. Kita main di Vietnam, Sukan C. Kita main di India pernah. Piala Dunia ke Piala apa? Kita main di Korea. Semua negara. Piala Raja Thailand kita tahu lah kita masuk. Kita masuk. Mana piala kita? That's why saya wujudkan satu piala Tun Ali. Awal saya jadi presiden, tahun pertama saya buat Tun Ali Cup. Itu ikonik Malaysia punya. Ikonik Malaysia. Sebenarnya saya nak jadikan Tun Ali Cup tu asalnya macam mana Piala Raja Thai. Every year. Ini dah tahun kedua dah berjaya. Sebab masa tu ada masalah dengan Astaf. Semua orang tahu. Krisis. Jadi saya tak dapat nak buat penganjuran di peringkat international. Saya bawa domestik dulu kejohanan.
di peringkat kebangsaan dulu. Dah 2 tahun dah. Patut tahun ni saya dah boleh start dah international tu. Tapi sebab ada World Cup, saya break, saya bagi lawan World Cup dulu. Mungkin saya kena bincang dalam jawatankuasa tertinggi PSM. Tahun depan kita boleh jadikan Tun Ali Cup tu sebagai international championship macam Piala Raja Thai. Contoh. Jadi every year dia lah. Jadi penonton kita nak tengok secara live juga. Penonton kita nak juga bersorak depan-depan tu. Nak juga rasa bahang tu. Takkanlah dekat Thailand je, Piala Raja Thai, penyokong dia tiap tahun dia dengan sorakan dia, dengan penyokong dia, kita pun nak tengok juga Thailand main depan penonton kita. Saya percaya kalau kita lawan Thailand 5,000 penuh. Saya agaklah. Betul, saya tengok Sukan SEA 2017 bukan dengan Thailand, lawan Indonesia je dah. Lawan Indonesia je, masa tu peringkat kumpulan rasanya. Sampai keluarlah orang. Melimpah duduk bawah macam tu. Macam tu punya orang nak tengok saya live. That's why saya start World Cup ni setidak-tidaknya bakat-bakat baru, budak seusia mungkin 13, 14, 15 makin bersemangat syoknya tengok World Cup. Jadi menjadi satu inspirasi supaya diorang saya nak main bersungguh-sungguh nak capai tahap tu. Datuk, seminit promosi Piala Dunia Datuk. Mei nanti. Yalah ramai penggiat-penggiat kita di luar sana Datuk, kan? Kampung-kampung minta cross semua. Promosi sikit Datuk. Saya minta Piala Dunia ni supaya semua dapat mengikuti perkembangan, dan kita insya-Allah dalam bulan 3 kita dah start promotion. Promotion pelbagai lah, pelbagai bentuk. Mungkin dia dari segi FB Live. Kalau perlu roadshow, kita buat roadshow. Kita nak jadikan satu sepak takraw bermula dengan World Cup ni satu betul-betul yang orang betul nak tengok dan orang menaik minat. Yang penting adalah semangat yang kat bawah tu. Jadi bila kita buat di stadium di Tewasa nanti, mintalah semua datang beramai-ramai ke stadium. Penting ya, penonton ni penting. Penonton penting. Memberikan sokongan especially kepada negara kita sendiri. Betul. Biar negara kita dapat suntikkan semangat yang luar biasa daripada penonton. Walaupun tempoh tu 19 hingga 26, dia ada event start dengan regu, start dengan double, start dengan regu, dan last 4 hari yang terakhir tu adalah World Cup. Piala Dunia berpasukan. Jadi saya mohon untuk semua penuhan. InsyaAllah kita ada merchandise lain dan kita cuba jadikan World Cup ni di luar tu mungkin ada booth, beberapa jualan untuk kita promote. Kita boleh ada, mungkin kita boleh panggil marathon sendiri di situ. Marathon akan datang, Gajah Mas akan datang mungkin, dan acara mungkin sampingan lagi. Contohlah kita akan buat acara sampingan. Itu dalam proses perbincangan untuk semua program semasa World Cup tu. InsyaAllah kita harap yang terbaik untuk penganjuran kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw. Sekarang ni tengah sibuk sikit ada sebab dia break sikit sebab Piala Emas Heri Juari. Selagi seminggu itu yang pertama. Pemain pun busy. Pemain pun busy, semua tengah fokus di pasukan masing-masing, dan menariknya kali ini untuk Piala Emas Heri Juari ni sebab dia berlainan dengan dulu. Dulu berpasukan 3 regu, tapi regu di tengah-tengah ni, regu nombor 2 wajib adalah pemain berumur bawah 21 tahun ke bawah. Satu kelainan. Satu kelainan supaya ada dapat nampak bakat baru seusia 17, 18 dapat bersaing di Piala Emas Heri Juari. Ini saya rasa satu perbaruan yang PSM telah buat. Okey Datuk. Baik, kita doakan yang terbaik Datuk menjelang kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2024. InsyaAllah. Kunci tarikh ni Datuk, kunci 19 hingga 26 Mei depan. 19 hingga 26 Mei dan di stadium. Saya minta jugalah bernama tolong promote untuk Piala Dunia. InsyaAllah Datuk. Supaya jadi satu Piala Dunia yang betul-betul berprestis. Sebab bila buat sepak takraw ni, Piala Dunia, orang tak rasa. Negara mana pun. Kali ni kita buat biar orang rasa. This World Cup. Orang tengok sepak takraw. Bila nampak kelainan sikit. Betul, Datuk. Dengan secara tak langsung, dia akan merubah segala-galanya lah. Semuanya bermula di negara kita. Di Malaysia. Okey? Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat.